Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan seluruh Saf Jawatan Kuasa Surau At-Taqwa Taman Segar Perdana Ceras, seterusnya para jemaah muslimin muslimat dan penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita sama-sama merafakkan rasa bersyukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan iman dan Islam yang dikekalkan sehingga kini. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita menjaga dan memelihara kedua-dua nikmat ini yang merupakan anak kunci kepada syurga Allah Ta'ala. Iman dan Islam adalah anak kunci syurga Allah Ta'ala, maka kita gigitlah dengan gigi geraham. Peganglah erat-erat, genggam sekuat-kuatnya, jangan sampai terlepas kedua-dua nikmat ini, sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini tuan-tuan muslimin muslimat, kita dapat meneruskan kembali pengajian kuliah takmir secara online, secara maya. Mudah-mudahan ini juga menjadi asbab kebaikan yang besar kepada kita untuk sama-sama kita menghayati, memahami dan kita mendalami lagi agama Allah Ta'ala ini melalui pengajian-pengajian ilmu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, kita juga sama-samalah berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala, di samping memperbanyakkan lagi istighfar kita, taubat kita kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala kembali mengangkat musibah yang Allah Ta'ala uji kita pada ketika ini. Diuji dengan musibah, dengan pergolakan politik di Malaysia. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala segera selesaikan semua isu dan masalah ini. Tapi nak tak nak, kita sendiri kena kembali balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali taat untuk kita mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua musibah, semua bala, semua ujian ini Allah Ta'ala turunkan, seperti mana kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa sahaja musibah yang Allah timpakan kepada kita, Allah uji kepada kita ini, ataupun kita kata bala, pandemik ini juga merupakan satu musibah. Fabima kasabat aydikum, maka Allah Ta'ala turunkan bukan saja-saja, tetapi sebab tangan-tangan kita sendiri, kesan daripada maksiat, kemungkaran, ketidaktaatan kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah turunkan musibah sebagai peringatan. Jadi kalau dah turun musibah masih lagi tak ingat, masih lagi tak nak bertaubat, tak nak istighfar, tak nak kembali balik kepada Islam, kepada Allah Ta'ala, selagi itulah kita tak fikir akan selesai masalah ini. Di samping kita buat jaga SOP itu semua, itu sebagai ikhtiar, tapi perkara yang pokok kita kena tahu kenapa musibah turun, sebab maksiat, sebab kemungkaran, sebab maksiat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kena kembali balik taat. Kata ulama, musibah turun ini disebabkan maksiat dan kemungkaran. Jadi nak angkat balik musibah ini dengan taubat, dengan istighfar kita, dengan kita kembali balik kepada jalan Allah Ta'ala. Jadi itulah antara kita kata jalan-jalan yang boleh menyelamatkan kita
di dunia dan juga akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita teruskan kembali pengajian kitab Munyatul Musalli, Munyatul Musalli kita, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah pun masuk tajuk berkaitan dengan memelihara segala jenis solat sunat, dan kita dah selesai membahaskan jenis solat sunat yang pertama, iaitu solat sunat rawatib. Solat sunat ni ada dua jenis, ada yang disunatkan secara tidak berjemaah dan ada yang disunatkan secara berjemaah. Kita bincang ni solat sunat yang tidak disunatkan secara berjemaah, maksudnya kita sembahyang sunat secara sendirian. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, insya-Allah kita akan sambung yang kedua. Yang kedua berkaitan dengan solat-solat sunat yang kita diminta untuk memeliharanya, yang dilakukan secara individu, bukan secara berjemaah. Tapi kalau buat berjemaah macam mana? Dia ikut keadaan. Dia tidaklah sampai jatuh haram. Contohnya apa? Dia buat solat duha secara berjemaah. Ada kadang-kadang di sekolah dia nak galakkan anak-anak murid sebagai satu proses tarbiyah, daripada tak biasa anak-anak tu, jadi kita nak membiasakan dia, kita ajak dia buat secara berjemaah. Tak apalah, tapi bukanlah berterusan sampai bila-bila. Dalam proses mendidik mengajar tak apa, tetapi yang digalakkan sebenarnya ialah buat secara sendirian. Jadi kita nak bincang berkaitan dengan solat sunat witir. Solat witir pun sama ada kan, malam Ramadan biasa kita buat berjemaah. Biasanya sembahyang witir ini dibuat secara berjemaah. Jadi macam mana boleh? Boleh berjemaah, boleh secara bersendirian, tapi muakkad ataupun yang lebih utama ialah buat secara sendirian. Dan sebenarnya solat witir ini bukan sahaja sunat, bukan sahaja sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut pada malam-malam bulan Ramadan sahaja. Bahkan solat sunat witir ini dituntut secara muakkad, secara sunat muakkad ini sepanjang tahun. Maksudnya setiap malam. Walaupun bukan dalam bulan Ramadan, hukum dia adalah sunat muakkad. Cuma bulan Ramadan tu pahalanya berlipat kali ganda lah, sebab semua amalan dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Itu keuntungan yang besar di situ. Adapun pada malam-malam yang biasa sama juga, tetap hukum dia adalah sunat muakkad untuk dikerjakan setiap malam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sembahyang sunat witir adalah sunat yang muakkad hukumnya. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut, sangat dituntut, sangat digalakkan dan dan mengekalkan untuk mengerjakannya, istiqamah untuk kita mengerjakan solat sunat witir. Seperti mana sabda Nabi SAW, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Kata Nabi SAW, solat sunat witir itu adalah suatu hak, maka barang siapa yang tidak mengerjakannya, dia bukanlah daripada golongan kami. Berat juga tu. Nabi tak mengaku dia daripada golongan kami. Jadi dia adalah suatu hak, maksudnya kita kena tunaikan. Walaupun bukanlah hukum dia wajib seperti solat fardu, tetapi sangat digalakkan, menghampiri wajib. Sunat muakkad ni maksudnya hukum dia menghampiri wajib tapi belum wajib lagi. Bilangan rakaat, bilangan rakaat witir, sebanyak-banyak rakaat solat witir itu ialah 11 rakaat, dan sekurang-kurangnya adalah 1 rakaat. Cuma 1 rakaat ini ulama menghukumkannya sebagai makruh. Makruh kalau kita buat satu sahaja. Kerana apa? Kerana tidak sepatutnya dikerjakan 1 rakaat sahaja, kerana khilaful aula. Khilaful aula, yakni khilaf yang mana satu lebih utama, dan tidak mengapa ia memperlewatkan solat sunat witir itu. Jadi bukanlah kata tak boleh ataupun tak diterima, tapi lebih utama kita jangan buat satu, kecuali kalau tak sempat ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Bukan tak boleh buat, bukan tak boleh buat langsung satu tu. Memang dia kata boleh, bermula daripada 1 hingga ke 11. Dan witir ni maksudnya ialah ganjil. Jadi solat sunat witir maksudnya ialah ganjil, merujuk kepada bilangan rakaat yang ganjil. 1, 2, 3, 5, 7, 9 dan 11.
Dan lagi Nabi SAW pernah bersabda, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata sesungguhnya witir itu tidak wajib. Kata Sayyidina Ali. Kata riwayat ini daripada Sayyidina Ali. Witir itu tidak wajib sebagaimana sembahyang-sembahyang yang diwajibkan 5 waktu kepada kamu, akan tetapi baginda Rasulullah telah melakukannya, yakni menjadikannya sebagai sunat. Jadi Nabi sentiasa melakukannya dan menjadikannya sebagai sunat, yakni sunat muakkad. Dan lagi Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada hadis daripada Imam Tirmizi dan Abu Daud, kata Nabi, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witr. Kata Nabi SAW, wahai ahli Quran, siapa dia? Kita lah, orang Islam, orang yang beriman ni. Wahai ahli Quran, berwitirlah kamu. Maksudnya apa? Solat sunat witirlah kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu witir. Allah tu tunggal. Witir ni ganjil, bilangan yang ganjil. Allah itu witir, satu, tunggal. Dan Allah Ta'ala suka bilangan yang tunggal. Allah suka bilangan yang tunggal. Jadi ini antara dalil digalakkan untuk kita melakukan solat sunat witir. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, bila waktu solat sunat witir ni? Jadi waktu solat sunat witir adalah bermula selepas sembahyang isyak. Maksudnya daripada waktu isyak tu lah, selepas kita solat fardu isyak, solat ba'diyah selepas itu. Jadi antara sembahyang isyak sampai bila? Sampai sebelum terbit fajar. Sampai sebelum terbit fajar. Maksudnya panjang waktunya. Daripada isyak sampai sebelum azan subuh tu. Dan waktu yang paling afdal bila dilewatkan. Witir ni afdalnya kita lakukan dilewatkan sehingga ke akhir sembahyang malam. Maksudnya kita sembahyang malam, kita qiyamul lail, sembahyang apa, tahajud ke, hajat ke, tasbih ke, apa lagi, last sekali, akhir sekali kita tutup sembahyang malam kita itu dengan solat sunat witir, dengan bilangan yang ganjil. Ini waktu yang afdal, kita jadikan dia sembahyang yang akhir sekali, bukan wajib. Maksudnya kalau kita sembahyang witir awal, contohnya bulan Ramadan, kita sembahyang di Masjid Surau, kita sembahyang witir lepas tarawih terus, kemudian tidur, bangkit pula, bangun tengah malam, kita nak sembahyang sembahyang malam, tahajud, hajat, tasbih ke apa ke. Jadi boleh tak witir kita dah buat awal? Masih lagi boleh, sah. Cuma di situ ada juga khilaf. Ada khilaf ulama berkaitan dengan keadaan sedemikian. Ada pandangan yang mengatakan sekiranya dia dah buat witir di malam selepas isyak tu, maka dia boleh membatalkan witir itu dengan dia sembahyang witir lagi dengan bilangan yang ganjil. Contohnya tadi dia dah sembahyang 3, dia dah sembahyang witir 3 rakaat selepas tarawih. Kemudian bangkit tengah malam, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, kemudian disembahyang ataupun disembahyang witir 1 rakaat tu untuk membatalkan tadi. Maksudnya apa? Tadi dah 3, dia sembahyang 1. Bila dia sembahyang 1 jadi 4. Bila 4 tu dia dah tak witir lah, sebab dia bilangan genap. Bila dah sembahyang 1 rakaat dia jadi genap, kemudian disembahyang tambah lagi witir. Dia tambah lagi witir, maksudnya dia sembahyang 3 rakaat lagi. Itu ada pandangan yang sedemikian, dan pandangan yang lainnya ialah mengatakan tak perlulah. Kalau dia dah buat witir selepas isyak, dia bangkit lepas tidur nanti waktu tahajud itu, dia tak perlu sembahyang witir sekali lagi. Sebab Nabi juga pernah bersabda tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tak ada 2 witir satu malam, maksudnya tak boleh lah. Ganjil lepas tu ganjil. Ganjil siapa ganjil dia jadi genap. Dia sembahyang 3, kemudian sembahyang lagi 3. Tadi niat witir, ni pun niat witir 3, dia jadi 6, dia tak jadi witir. Jadi tuan-tuan, itu ada isu, ada khilaf lah dekat dalam isu ini. Ala kulli hal, kebanyakan kita berpegang dengan pandangan tak perlu dah nak witir. Kalau dah witir lepas isyak, bangun malam nanti tak perlu nak witir dah. Kita sembahyang je, sembahyang yang seperti mana hajat, tahajud, tasbih, kemudian kita pun habiskan sembahyang malam kita itu. Cuma di sini dikata afdal, lebih baik kita jadikan hujung sembahyang malam itu adalah sembahyang sunat witir.
Ini berdasarkan riwayat daripada Abu Daud, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qad amardakum bisolati wa hiya khairun lakum min khumrin na'am wa hiya witru faja'alaha lakum fiha bainal isya'i ila tulu'ish fajr. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengurniakan kepada kamu sembahyang yang lebih baik, sembahyang yang lebih baik untuk kamu daripada binatang ternakan yang berwarna merah. Kenapa Nabi kata min khumrin na'am, lebih baik sembahyang itu lebih baik daripada binatang ternakan warna merah. Apa itu binatang ternakan warna merah? Binatang yang sangat bernilai. Dia sebagai satu ayat simbolik, binatang yang sangat bernilai di kalangan bangsa Arab pada ketika itu. Kita lihat dalam peristiwa hijrah, ketika mana Nabi telah keluar, Nabi keluar surut hijrah. Jadi pembesar-pembesar Quraisy, musyrikin Quraisy ini, mereka ni menawarkan siapa yang dapat tangkap Nabi Muhammad ini sama ada hidup ataupun mati, 100 ekor unta merah. Bukan unta biasa, unta merah, sebagai satu simbolik kepada binatang yang bernilai tinggi. Barangkali susah nak dapat binatang ternakan yang warna merah. Dia kata limited edition lah ni, limited edition. Jadi kalau warna merah ni maksudnya harga dia tu mahal. Mungkin kita boleh nisbahkan hari ni lah, walaupun mungkin tak begitu tepat. Kita kata apa, Ferrari merah lah. Dia ada daya, keunggulan dia sendiri. Dia ada apa nama ni, sifat-sifat elegan dia yang tersendiri. Jadi begitulah. Jadi binatang ternakan yang berwarna merah ni adalah satu simbolik, binatang yang sangat bernilai dan mahal di kalangan bangsa Arab. Jadi kata Nabi, siapa yang Allah kurniakan kita satu sembahyang yang lebih baik daripada binatang ternakan berwarna merah, apa dia? Iaitu solat witir. Jadi solat witir adalah lebih baik nilainya itu daripada binatang ternakan yang berwarna merah. Ini ganjaran Allah Ta'ala berikan kepada orang yang sembahyang witir dan menjaga witir itu setiap malam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan waktunya untuk kamu antara isyak hingga terbit fajar. Jadi ni satu waktu yang panjang. Jadi bila-bila kita boleh buat pada waktu malam. Kalau tak sempat buat lepas isyak, sebelum subuh kita bangun awal. Ataupun kalau kita bimbang tak boleh nak bangun subuh awal, kita buat lepas isyak. Lepas isyak maksudnya lepas sembahyang sunat lah, sembahyang sunat ba'diyah tu. Dan lagi sebuah hadis sahih daripada Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Nabi SAW. Katanya, ij'alu akhira salatikum minal laili witran. Kata Nabi, akhirilah salat kamu pada waktu malam dengan witir. Akhirilah, jadikan sembahyang yang terakhir pada waktu malam kita ialah sembahyang witir. Jadi sekiranya seseorang itu mengharapkan dapat bangun di akhir malam nanti, maka dia bolehlah sembahyang di akhir malam witir itu. Akan tetapi sekiranya dia bimbang tidak dapat bangun malam, maka dirikanlah witir itu selepas sembahyang isyak dan sunatnya. Maksudnya lepas sembahyang isyak dan sunatnya, jadi sunat ba'diyah. Sebab apa? Itu sembahyang akhir lah. Kita dah sembahyang isyak, kita sembahyang ba'diyah, kemudian kita sembahyang witir, kemudian kita pun tidur. Lepas tidur kita pun bangkit, nanti dah tak sembahyang dah. Kita bangkit terus subuh. Jadi dapat juga fadilat apa, sembahyang akhir, sembahyang last kali pada waktu malam. Itu dia dapat fadilat witir. Dan lagi Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada aku dengan 3 perkara. Apa dia? 3 perkara, 3 pesanan Nabi kepada Abu Hurairah. Yang pertama, berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan ni puasa apa tuan-tuan? Puasa Siyamul Abyad, iaitu puasa pada hari-hari putih. Bila hari-hari putih ni? 13, 14, 15 setiap bulan. 13, 14, 15 setiap bulan, kecuali bulan Zulhijjah lah, sebab 13 tu dia hari tasyrik. Jadi kenapa dipanggil hari putih? Sebab 13, 14, 15 ni adalah pertengahan bulan, yang mana bulan terang, bulan purnama. Bila bulan terang ni cahaya putih.
Jadi pada malam tersebut diterangi langit dengan cahaya putih bulan purnama. Itu dinisbahkan nama Yaumul Abyad, hari-hari putih ni. Jadi kata Nabi, 3 pesanan Nabi kepada Abu Hurairah ni, apa dia? Puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15. Yang kedua, sembahyang duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, sembahyang witir sebelum tidur. Ini pesanan Nabi kepada Abu Hurairah yang kita sama-sama boleh ambil manfaatnya. 3 benda ni petua lah, kita kata petua yang Nabi ajarkan, Nabi beri kepada Abu Hurairah ni. Puasa 3 hari setiap bulan, sembahyang duha setiap hari lah, paling kurang 2 rakaat, dan sembahyang witir paling kurang tadi kita kata apa, 1 rakaat lah, sebelum tidur. Ataupun kalau kita yakin boleh bangun sebelum subuh, kita buatlah lepas tu. Jadi sekurang-kurang witir ialah 1 rakaat, tetapi hukum dia makruh jika hanya melakukan dengan bilangan tersebut, dan sekurang-kurang bilangan rakaat yang sempurna. Sekurang-kurang bilangan rakaat yang sempurna ialah 3 rakaat. Itu yang paling baik. Paling baik kita kata sekurang-kurang paling baik. Dia boleh sampai maksimumnya ialah 11 rakaat. Dan didirikan 2 rakaat. 2 rakaat, kemudian barulah kita bagi salam. Maksudnya 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, yang last 1 rakaat bagi salam. Jadi jangan kita buat 11 rakaat 1 salam. Itu tidak ditunjukkan dalam apa nama ni, perlakuan Nabi SAW. Jadi dibuat 2, akhir sekali dengan 1 rakaat. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhumah bahawa dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, wal witru raka'atun min akhiril lail. Sembahyang witir itu ialah 1 rakaat di akhir malam. 1 rakaat di akhir malam. Boleh juga paling kurang tuan-tuan, lebih-lebih lagi kita yang baru nak membiasakan diri, beginner. Sebelum ni tak biasa buat witir, jadi takut kita rasa penat, kita rasa berat, rasa beban. Jadi kita mulakan dengan yang paling ringan. Kita buat 1 rakaat aja. Supaya apa? Kita nak maintainkan dulu, membiasakan istiqamah. Kalau malas buat berdiri pun, buat duduk pun tak apa tuan-tuan. Sembahyang sunat ni tidak disyaratkan berdiri. Kecuali sembahyang fardu, ia wajib. Dia adalah rukun. Berdiri adalah rukun. Adapun sembahyang sunat, walaupun kita kata pahalanya kurang, Nabi kata sembahyang duduk ini separuh pahala daripada sembahyang berdiri. Sembahyang baring ni separuh pahala daripada sembahyang duduk. Tapi kita kata sebagai satu galakan, permulaan. Kita nak galakkan anak-anak kita, murid-murid kita, ataupun orang yang dia dewasa tapi dia tak biasa buat. Jadi kita bagi dia ringan dulu, biar dia buat satu tempo dengan istiqamah. Kemudian dia tingkatkan lagi sembahyang berdiri, tingkatkan lagi 3 rakaat, tingkatkan lagi 5. Jadi itu kita nak buat secara apa nama ni, jangan mengejut. Sikit-sikit tetapi istiqamah. Itu lebih baik tuan-tuan. Jadi dan Nabi pun sebut dalam hadis ni, sembahyang witir itu ialah 1 rakaat di akhir malam. Boleh juga kita buat 1 rakaat. Seterusnya Imam Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya meriwayatkan lafaz hadis ini daripada Imam Muslim, daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Dia berkata, baginda Rasulullah SAW bersembahyang sebanyak 11 rakaat di antara Isyak dan Fajar. Fajar ni subuh. Kata Aisyah, isteri Nabi, sebab dia tinggal dengan Nabi, satu rumah dengan Nabi. Jadi dia meriwayatkan hadis dalam rumah, perlakuan Nabi. Kata Aisyah pun, Nabi sembahyang 11 rakaat di antara Isyak dan Fajar. Baginda memberi salam pada setiap 2 rakaat. Tadi kita kata yang Nabi tunjuk ialah 2 rakaat, sembahyang malam ataupun sembahyang sunat yang paling baik ialah dengan 2 rakaat. Walaupun boleh kalau kita nak buat witir ni 3 rakaat 1 salam. Tapi lebih aula, lebih utama buat 3 rakaat 2 salam. Berdasarkan apa yang Nabi buat. Jadi Aisyah menyebut Nabi memberi salam pada setiap 2 rakaat dan melakukan witir pada 1 rakaat yang akhir. Kemudian apabila muazzin telah selesai azan, waktu subuh telah masuk dan muazzin datang kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, Nabi pun bangkit menunaikan 2 rakaat yang ringan. Dah masuk waktu, muazzin pun datang kepada Nabi, bagi tahulah. Kemudian
Nabi semayang 2 rakaat yang ringan, kemudian Nabi berbaring di atas lambung kanan Nabi. Ini juga sunnah. Sunnah lepas semayang sunat subuh, semayang sunat qabliyah lah ni, sebelum subuh Nabi akan baring, bukan baring kat sini, berbaring di atas lambung kanan. Dipanggil apa ni? Mengiring Jadi baring atas lambung kanan ni macam kita kata tidur sebelah ni lah, bukan tidur terlentang, tidur mengiring. Baring atas lambung kanan sehingga, tapi Nabi tak tidur. Nabi bukan tidur, Nabi dalam keadaan rehat seperti itu sehingga baginda didatangi oleh muazzin, memberitahunya untuk iqamah. Ni hadis berkaitan dengan perlakuan Nabi. Jadi waktu malam Nabi akan sembahyang 11 rakaat dan akhirnya witir. Witir 1 rakaat. Kemudian sampai waktu subuh, muazzin bagi tahu Nabi dah masuk waktu, dia azan, kemudian Nabi akan sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Jadi 2 rakaat yang ringan ni merujuk kepada apa? Sembahyang sunat sebelum subuh. Yang ringan ni maksudnya apa? Biasanya Nabi akan sembahyang dengan baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca qul huwallah. Itu dipanggil sembahyang yang ringan. Jadi sembahyang subuh Nabi 2 rakaat saja, kemudian Nabi pun baring di atas lambung kanan. Tunggu sampai iqamah. Itu antara yang Nabi buat. Cuma kita hari ni tuan-tuan katakan nak pergi masjid surau, lepas azan sembahyang qabliyah subuh tu kita pun duduk baring. Semua duduk baring mengiring. Nabi mengiring ini dalam rumah Nabi lah. Sebab rumah Nabi ni dia sebelah. Kalau kita pergi di Masjid Nabawi tu tuan-tuan, kita tengok dalam raudhah tu. Raudhah ni kapet yang warna hijau tu. Itulah ukuran masjid asal, Masjid Nabawi. Dan kita lihat sebelah, kalau kita menghadap kiblat tu sebelah kiri, sebelah kiri tu ada makam Nabi SAW dengan para sahabat. Jadi makam itu sebenarnya, kawasan makam itu adalah rumah Nabi dengan Aisyah. Jadi rumah Nabi ni sekeliling, belakang-belakang tu rumah Nabi dengan isteri-isteri yang lain. Jadi rumah Nabi betul-betul sebelah masjid tadi tu. Jadi Nabi mengiring tu di rumah Nabi lah, bukan di dalam tengah-tengah masjid tu. Jadi kita kalau buat tu nampak pelik, kita kata nak ikut sunnah. Kat rumah tak apalah, kat rumah kita baring. Jadi nak buat, jangan sampai kita kata menimbulkan fitnah lah. Orang masyarakat kita yang mungkin ramai lagi yang tak faham, yang jahil. Nak buat, kalau mereka dah faham, tak menimbulkan fitnah, tak apalah. Baik. Ini berkaitan dengan bagaimana perlakuan Nabi SAW. Berkaitan dengan sembahyang malam Nabi, yang diakhiri dengan sembahyang sunat witir. Dalam rakaat pertama, dalam rakaat pertama digalakkan membaca surah Fatihah, selepasnya itu surah A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini biasa kita dengar imam baca dalam bulan Ramadan, sembahyang sunat witir itu. Dan rakaat yang kedua sunat dibaca surah Al-Kafirun. Hinggalah dan akhir sekali rakaat yang ketiga dibaca qul huwallah. Qul huwallah hingga akhir. Itu antara yang digalakkan. Dan lafaz niat solat sunat witir ni, usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Ini lafaznya. Yang penting dalam hati kita tahu apa dia, sahaja aku sembahyang sunat witir, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun yang last kali itu, usalli sunnatal witri raka'atan, sahaja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Yang penting ialah niat dalam hati itu, qasad kita tu. Adapun ini lafaz. Kalau tersalah lafaz, niat itu qasad kita itu betul, tak ada masalah. Jangan kita betul niat lafaznya itu tapi niat salah. Yang itu tidak sah lah. Jadi yang penting ialah qasad di dalam hati kita itu, niat dalam hati itu. Demikianlah antara perbahasan berkaitan dengan solat sunat witir. Jadi tuan-tuan, sama-samalah kita cuba untuk mengamalkannya dengan istiqamah. Tak mampu nak buat sikit, buat banyak tuan-tuan. Tak mampu nak buat sikit, maksudnya kita cuba dulu buat 1 rakaat ataupun 3 rakaat setiap malam. Jadi kita pertingkatkan lagi. Sebab apa? Inilah amalan kita tuan-tuan. Inilah modal kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Inilah kita kata apa, bekalan kita untuk menuju perjalanan yang jauh di sana, yang tidak ada lagi penghujung. Mudah-mudahan amal-amal yang kita buat ini dapat membantu kita. Cuma kita kena betulkanlah keikhlasan hati kita, buatnya dengan sempurna dengan ilmu. Mudah-mudahan ini semua adalah bekalan-bekalan yang
akan menguntungkan kita, yang menjadi manfaat kepada kita nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang boleh kita ambil daripada majlis ini, yang baik, dan yang baik itu daripada Allah Taala, yang lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan semua, mohon ampun kepada Allah Taala, agar sama-sama kita diberikan maghfirah, keampunan, diberikan kebaikan, manfaat ilmu. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.